Shalom anak-anak semua. Cikgu harap semua anak-anak dalam keadaan yang baik pada hari ini dan kita bersyukur kerana berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, kita masih boleh mengikuti ibadah secara online, ibadah sekolah minggu. Dan pada saat ini sebelum kita mau berdoa pembukaan, mari cikgu ajak kita semua nyatakan penyembahan ini dahulu. Kita naikkan bersama. Kita mencintai Yesus. Ku mahu cinta Yesus selamanya. Ku mahu cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari kita semua berdoa. Allah Bapa kami di syurga Tuhan, terima kasih atas pimpinan-Mu sepanjang hari ini, sehingga pada saat pagi hari ini sekali lagi kami dapat berkumpul untuk ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan, persiapkan hati kami untuk memuji, untuk mau mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan semua anak-anak Tuhan yang siap beribadah katakan bersama, amin. Hai anak-anak, baiklah sekarang kita akan masuk dalam games. Okey. Hari ini cikgu akan bawa kita satu games yang sudah biasa kita lakukan, iaitu Simon Says. Tapi kita gantikan dengan Tuhan berkata. Bila cikgu cakap Tuhan berkata sentuh hidung, awak perlu sentuh hidung dan jangan ikut cikgu. Okey? Okay, kita cuba. Yesus berkata sentuh mata. Yesus berkata sentuh telinga. Yesus berkata sentuh mulut. Ada yang buat salah, awak tak boleh ikut cikgu ya. Awak kena ikut cakap Yesus. Okey, lagi sekali. Yesus berkata sentuh telinga. Yesus berkata sentuh pipi. Yesus berkata sentuh dagu. Semua buat betul? Ini bukan dagu, ini dahi. Okey, dengar kata Yesus ya. Okey, yang terakhir. Yesus berkata sentuh kaki. Yesus berkata sentuh pinggang. Yesus berkata sentuh perut. Okey, cikgu percaya semua dengar cakap Yesus. Okey, terima kasih semua. Bye. Shalom anak-anak semua, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Mari kita semua berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan gerak badan kita, dengan pujian kita, dengan lagu kita. Okey, mari kita nyanyi lagu ini. Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oh, giranglah, oh, giranglah, Yesus sangat cinta pada saya. Oh, giranglah, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Giranglah, haleluya. Oh, giranglah, Yesus
Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Giranglah, haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah, haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan dengan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui lagu dan tarian kita sebentar tadi. Sekarang kita akan belajar tentang firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab pada pagi ini, mari kita semua berdoa. Haleluya, Bapa kami dalam kerajaan syurga, kami bersyukur Tuhan kerana hadirat Tuhan bersama-sama dengan kami di dalam pujian dan sembah kami sebentar tadi. Sekarang ya Bapa, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Buka mata kami, buka pemikiran kami ya Tuhan, agar kami memahami dengan mudah apa yang akan kami dengar, apa yang akan disampaikan oleh cikgu kami pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah sedia untuk belajar firman Tuhan. Amin. Pada hari ini kita akan mendengar bagaimana seorang raja yang agung cuba untuk merosakkan rancangan Allah untuk anaknya datang ke dunia untuk bersama-sama kita dan menjadi penyelamat kita. Cerita ini kita boleh tengok di dalam Matius pasal yang kedua. Tuhan Yesus dilahirkan pada zaman bangsa Yahudi dikuasai oleh orang Romawi untuk sekian lama. Orang Yahudi dinamakan mengikut suku Yahuda. Itu merupakan suku terakhir daripada 12 suku di tanah yang Allah telah janjikan kepada Abraham bertahun-tahun yang lalu. Yosua memimpin orang Israel ke tanah perjanjian. Kemudian, raja-raja memerintah orang Israel dan menjadikannya satu bangsa yang berjaya dan terkenal. Tetapi selepas beberapa abad, satu bangsa yang besar dan berkuasa iaitu Rom telah menawan seluruh dunia termasuk bangsa Yahudi.
Kaisar Roma bersama pegawainya telah melantik wakil di setiap negara yang mereka telah tawan. Raja Herodes yang agung dan anak-anaknya menjadi wakil kerajaan Rom di tanah Palestin. Sebab itulah dia duduk di takhta Yerusalem. Raja Herodes ialah seorang raja yang licik dan hanya berfikir tentang suatu perkara. Aku mesti duduk di atas takhta selama mungkin. Aku akan memusnahkan sesiapa sahaja yang cuba untuk merebut takhtaku. Suatu hari, sesuatu telah terjadi yang menyebabkan Raja Herodes begitu marah. Beberapa orang dari negara asing telah dibawa untuk menghadapnya. Pakaian dan penutup kepala mereka menggambarkan mereka datang dari timur. Mereka sujud di hadapan Raja Herodes dan bertanya, "Di manakah anak yang baru lahir itu yang akan menjadi raja orang Yahudi? Kami melihat bintangnya muncul di timur dan kami datang hendak menyembahnya." Riak wajah Raja Herodes tidak berubah, tetapi hatinya berdengup pantas. Dengan sopan dia berkata, "Wahai sahabat-sahabatku, kamu telah datang dari jauh. Rehatlah sebentar sementara aku pergi bertanya. Selepas itu, aku akan memanggil kamu semula." Raja Herodes hanya menunjukkan perasaan sebenar. Setelah pelawat-pelawat itu pergi, dia segera memanggil semua ketua imam yang mempunyai kedudukan dalam kerajaannya beserta semua ahli Taurat yang arif tentang kitab suci. Dalam masa singkat, Raja Herodes mendapat jawapannya. Dalam Matius 2 ayat 5 hingga 6, mereka menjawab, "Di kota Bethlehem di negeri Yudea, seorang nabi sudah menuliskan hal itu. Hai Bethlehem, di negeri Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil antara kota-kota utama di Yudea. Daripadamu akan datang seorang pemimpin yang akan memimpin umatku Israel." Rancangan Allah untuk mengutus seorang raja kepada umatnya telah didedahkan kepada Nabi Mika dan tertulis di dalam kitab Mika. Seorang pemimpin yang akan memimpin umatku Israel. Raja Herodes menyebut kata-kata itu berulang kali dalam hatinya. "Tidak, hal ini tidak akan berlaku. Aku adalah raja dan pemimpin negara ini." Dalam kemarahannya, iblis mendapat peluang untuk membisikkan rancangan jahat ke dalam hati raja itu. Iblis senang hati kerana dia boleh menggunakan Raja Herodes sebagai alatnya. Raja Herodes memanggil ahli-ahli ilmu bintang dari timur itu semula, tetapi mereka dibawa masuk melalui pintu lain. Dia ingin mengadakan pertemuan rahsia dengan mereka. Dengan senyuman manis di wajahnya, Raja Herodes bertanya bila masanya bintang itu akan mula kelihatan. Mereka tidak tahu akan fikiran jahat Raja Herodes dan dengan jujur mereka memberitahunya sebagai Raja Herodes mengetahui dengan tepat masa raja yang baru dilahirkan. Lalu dia menyuruh mereka pergi dengan berkata, "Pergilah dan carilah anak itu sedaya upaya. Apabila kamu menjumpainya, beritahulah aku supaya aku juga boleh pergi menyembahnya." Ahli-ahli bintang itu berasa sangat gembira untuk meneruskan perjalanan mereka dengan arah yang jelas. Jarak dari Yerusalem ke Bethlehem tidak begitu jauh. Boleh tengok petani dekat saja Yerusalem dengan Bethlehem kan? Ketika mereka menengadah ke langit, tiba-tiba kelihatan bintang raja yang baru itu dan mendahului mereka ke Bethlehem. Bintang itu berhenti di atas sebuah rumah di mana Yusuf dan Maria tinggal bersama Yesus. Alangkah sukacitanya ahli-ahli bintang itu dan hati mereka memuji Dia yang telah memimpin perjalanan mereka. Mereka tiba ke destinasi mereka. Mereka mengetuk pintu lalu berjumpa dengan Maria yang sedang mendukung bayinya. Anak itu kelihatan sama saja dengan anak-anak lain di Bethlehem, tetapi di dalam hati mereka, mereka tahu bahwa Dia adalah Raja orang Yahudi yang mereka cari. Mereka sujud di tanah dan menyembah Yesus. Kemudian mereka membuka hadiah-hadiah yang dibawa dari negara mereka. Mereka memberi Maria emas, kemenyan,
dan mur, iaitu minyak yang boleh digunakan untuk mengurangkan kesakitan. Malam itu, ketika ahli-ahli ilmu bintang sedang tidur, sesuatu yang mengagumkan telah berlaku. Mereka bermimpi. Dalam mimpi itu, mereka menerima arahan yang jelas. Mereka diperingatkan supaya tidak kembali kepada Raja Herodes dan harus pulang ke negeri asal mereka melalui jalan lain. Bintang yang mereka lihat telah memimpin mereka sehingga sekarang. Kemudian mereka dipimpin oleh firman Allah menurut Nabi Mika. Sekarang Allah berbicara terus kepada mereka. Mereka tidak bertanya mengapa. Mereka menurut perintah yang mereka terima dalam mimpi kerana mereka telah menyembah Yesus. Hati yang menyembah Yesus adalah hati yang boleh mendengar dan menuruti walaupun ia tidak mengerti. Para ahli ilmu bintang pun segera pergi. Setelah itu, Yusuf dan Maria membuka hadiah-hadiah yang mereka bawa dengan cermat. Beberapa malam kemudian, Maria, Yusuf dan Yesus tidur lena dalam jagaan Allah. Malam itu, Yusuf sebagai ketua keluarga telah menerima satu mimpi dari Allah. Dalam mimpi itu, Yusuf telah menerima arahan jelas dari seorang malaikat. Dalam Matius 2 ayat 13, setelah mereka berangkat, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, Herodes akan mengeluarkan perintah untuk mencari anak itu dan membunuh dia. Bangunlah dan bawalah anak itu dengan ibunya ke Mesir. Tinggallah di sana sehingga aku berfirman lagi kepadamu. Yusuf diberikan lebih banyak maklumat berbanding ahli-ahli ilmu bintang. Yusuf terkejut apabila mengetahui rancangan jahat Raja Herodes. Raja Herodes mau membunuh Yesus. Mungkin para askar sedang dalam perjalanan dan bersedia untuk membunuh. Yusuf tidak membuang masa. Dia mengejutkan Maria dan Yesus. Mereka mengumpulkan barang-barang yang mereka perlukan serta membawa bersama hadiah yang ahli-ahli ilmu bintang berikan. Pada malam itu, mereka meninggalkan Bethlehem dan melarikan diri ke selatan, ke arah tanah Mesir menurut apa yang malaikat katakan kepada Yusuf. Raja Herodes menunggu di Yerusalem. Dia mengira masa perjalanan dari Yerusalem ke Bethlehem. Ia tidak begitu jauh, hanya 20 km. Di manakah orang dari timur itu? Mengapakah mereka mengambil masa yang sangat lama untuk kembali? Takat ini, dia tidak memberitahu rahsianya kepada sesiapa pun. Tiada seorang pun tahu bahawa sebentar lagi anak yang Allah telah pilih untuk menjadi raja segala bangsa akan dibunuh. Akhirnya, Raja Herodes sedar bahawa orang dari timur telah menipunya. Sekarang dia tidak mau menunggu lebih lama lagi. Memandangkan dia tidak pasti anak itu lahir dalam keluarga yang mana satu, dia memerintahkan agar semua anak lelaki di bawah umur 2 tahun di seluruh Bethlehem dibunuh. Bethlehem dipenuhi tangisan dan raungan apabila perintah itu dijalankan. Anak lelaki dalam setiap keluarga dibunuh menurut perintah raja. Tiada seorang pun yang terlepas. Hanya anak yang mau dibunuh oleh Raja Herodes sahaja yang terlepas. Yesus, anak Allah, tidak dibunuh. Allah tidak membenarkan sesiapa pun, termasuk raja, merosakkan rancangannya yang indah. Anaknya selamat di Mesir. Dia akan menjadi dewasa dan menjadi penebus manusia. Kita tidak tahu berapa lama Yusuf dan Maria tinggal di Mesir, tetapi pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah, dia menyuruh mereka pulang ke tempat asal mereka. Raja Herodes telah mati. Dalam Matius 2 ayat 20, malaikat itu berkata, bangunlah dan bawalah anak itu dengan ibunya kembali ke negeri Israel, kerana orang yang cuba membunuh anak itu sudah meninggal. Yusuf mau kembali ke Bethlehem, tetapi dia mendapat tahu bahawa anak Raja Herodes telah menggantikannya. Dia juga seorang yang jahat. Yusuf ingin tahu apa yang dia harus lakukan. Suatu malam Allah berfirman kepadanya di dalam mimpi. Matius 2 ayat 22. Tetapi apabila Yusuf mendengar bahawa Archelaus putra Herodes sudah menggantikan bapanya menjadi raja negeri Yudea, Yusuf takut pergi ke sana. Yusuf menerima arahan selanjutnya dalam mimpi, lalu dia pergi ke wilayah Galilea. Akhirnya Yusuf, Maria dan Yesus tinggal di Nazaret. Di sanalah Yesus membesar. Saja cerita Alkitab untuk minggu ini. Mesej daripada pelajaran kita pada minggu ini, Allah mempunyai rancangan untuk anaknya Yesus.
rancangannya tidak pernah gagal. Allah juga mempunyai rancangan untuk hidup kita yang tidak akan gagal. Ada sebuah kesaksian tentang rancangan Allah dalam hidup seorang pelajar yang sekarang merupakan seorang pencara di sebuah universiti di Indonesia. Dia telah bekerja di pejabat gereja selama bertahun-tahun dan melayani Tuhan sebagai seorang ketua pelayan sekolah minggu. Masa orang itu masih seorang pelajar, dia telah terlibat dalam pergaduhan serius antara dua suku yang bermusuhan. Suatu hari dia dikelilingi oleh sekumpulan musuh. Rakan-rakannya telah melarikan diri, tetapi dia terlalu lemah dan tidak bertenaga lagi untuk melarikan diri. Sebentar lagi musuhnya akan datang dan membunuhnya. Tetapi Allah mempunyai rancangan untuk pelajar itu. Roh Kudus memberinya kekuatan dan dia berdoa dalam iman. Tuhan, aku tidak berdaya lagi. Jika Engkau menolongku, aku akan melayani Engkau. Setelah berdoa, pelajar itu merasakan ada suatu kekuatan baru masuk ke dalam tubuhnya. Tanpa makan dan minum, dia berjalan malam dan siang sehingga dia sampai ke tempat yang selamat di mana rakan-rakannya berada. Tuhan melindunginya dan dia mengutarakan janjinya kepada Tuhan. Nah, anak-anak, sekarang kita tahu bahawa Tuhan ada rancangan untuk hidup kita masing-masing. Oleh itu, utamakanlah Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekiranya anak-anak semua ada masalah di dalam kehidupan, berdoalah kepada Tuhan kita. Tuhan memberkati. Ayat hafalan kita pada minggu ini di dalam Yohanes 1 ayat 49. Rabi, engkau anak Allah, engkau raja bangsa Israel. Sekali lagi dalam Yohanes 1 ayat 49. Rabi, engkau anak Allah, engkau raja bangsa Israel. Anak-anak semua boleh hafalkan ayat hafalan ini dan kemudian record video anak-anak semua membaca ayat hafalan ini dan hantarkan kepada Cikgu Alicia. Baiklah anak-anak, sebentar lagi kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita persiapkan hati kita dulu. Dan cikgu akan bawa kita dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik, Allah yang mencukupi kami, Allah menjadi sumber berkat dalam kehidupan kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami siap untuk memberi yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Biarlah sumber yang kami berikan ini Tuhan menjadi berkat untuk pekerjaan hamba-hamba Tuhan dan juga pekerjaan pelayanan-Mu dalam di gereja kami ya Bapa. Tuhan, terima kasih. Biarlah sepanjang hari yang akan kami lalui ini berkat-Mu tidak pada henti-henti untuk kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Kebaktian online kita pada pagi ini sudah selesai dan cikgu percaya semua anak-anak diberkati lewat daripada pujian penyembahan dan juga firman yang kita telah dengar sebentar tadi. Dan mari kita cikgu bawa kita berdoa untuk doa penutup. Tuhan, Allah yang baik, terima kasih Tuhan atas pimpinan penyertaan kuasa-Mu sepanjang ibadah sekolah minggu online pada hari ini Tuhan. Biarlah semua apa yang kami dengar pada hari ini menjadi benih dalam hati kami dan juga untuk anak-anak agar sentiasa bertumbuh dalam iman percaya kami kepada-Mu Tuhan. Berkati kehidupan kami sepanjang hari yang akan datang ini. Biarlah kami sentiasa dalam pimpinan dan penyertaan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas semuanya. Amin. Terima kasih ibadah kita sampai di sini dan jumpa minggu hadapan. Bye. Shalom. Shalom dan selamat pagi semua. Hari ini saya akan membaca ayat hafalan 1 Petrus 3 ayat 12e. Karena mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar dan telinganya mendengar doa mereka. Sekian, terima kasih. Kawan, hari ini saya akan baca ayat hafalan 1 Petrus 3 ayat 12e. Karena mata Tuhan tertuju
tertuju kepada orang yang benar dan telinganya mendengar doa mereka. Kawan-kawan, hari ini saya akan membaca ayat hafalan 1 Petrus 3 ayat 12a. Kerana mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar dan telinganya mendengar doa mereka. Baik kawan-kawan. Hai kawan-kawan, selamat pagi. 1 Petrus pasal 3 ayat 12a. Kerana mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar dan telinganya mendengar doa mereka. Baik kawan-kawan.